Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sukan SEA 2021 Vietnam secara rasminya melabuhkan tirai pada 23 Mei 2021 dengan kontingen Malaysia berjaya mengatasi sasaran yang ditetapkan, membawa pulang 39 emas, 45 perak dan 90 gangsa. Namun di sebalik kejayaan kontingen Malaysia melebihi sasaran 36 emas, ada cerita yang kami ingin kongsikan kepada anda. Cerita tunjang di sebalik kejayaan atlet-atlet negara di bumi Vietnam kali ini. Ini adalah pengorbanan yang telah dihasilkan mereka demi menghadiahkan pingat buat negara tercinta, demi Malaysia. Perjuangan kontingen negara yang diketuai Chief Dimission Datuk Paduka Nur Azmi Ahmad sepanjang 10 hari di bumi Vietnam menyaksikan Malaysia menamatkan Tamasya Dwi tahunan ini dengan kedudukan ke-6 keseluruhan. Di sebalik komitmen dan dedikasi atlet negara memburu pingat di Hanoi, pelbagai rintangan yang harus ditempuhi sebelum berjaya merangkul pingat di Sukan Dwi tahunan ini. Kemampuan bangkit daripada episod tragedi untuk megah berdiri di puncak podium, pengorbanan melangkau kebiasaan untuk mengejar gemilang selain terpaksa menamatkan penantian pingat sejak sekian lama. Khairi mewarisi keazaman dan semangat juang daripada bapanya sendiri yang juga merupakan bekas pesilat negara, saudara Azhar Ahmad yang pernah meraih pengiktirafan selaku juara dalam kategori Putra G di Kejohanan Silat Dunia di Kuala Lumpur pada 1997. Andai ada yang layak diberikan pujian di sebalik kejayaan Erwin ialah kedua ibu bapanya, iaitu Madam Yap Choi Lian dan Encik Chang Kei Sing yang tidak pernah kendur dalam keyakinan anak bongsu mereka mampu menjadi bintang golf negara. Kedua-dua ibu bapanya menggunakan wang sendiri untuk membeli set golf dan segala peralatan yang diperlukan Erwin sejak dia mula menunjukkan minat pada usia umur 6 tahun lagi. Rachel Yeoh antara yang paling terkesan susulan dibelenggu kecederaan teruk di kedua-dua lututnya pada 2017 di Kejohanan Terbuka Gimnastik Artistik Taiwan membuktikan bahawa dia mempunyai semangat melawan luar biasa. Paling mengesankan pastinya cerita kebangkitan atlet gimnastik negara Rachel yang menyumbang 2 emas kepada kontingen negara. Beliau tersisir daripada pentas Sukan Asia 2018 akibat pembedahan di kedua-dua lututnya ketika tempoh persiapan ke Tamasya di Jakarta. Di Sukan SEA 2019, Rachel tetap berjaya menyumbang pingat gangsa biarpun belum pulih sepenuhnya. Namun, mengalah bukanlah ada dalam kamus diri Rachel yang keluar daripada bayangan Farah N. Hadi dan meraih 2 kilauan emas dan 1 pingat gangsa pada kali ini. Begitu juga kepahitan yang perlu ditelan atlet wushu negara, Sydney Chin, sebelum dikalungkan pingat gangsa. Sydney baru saja kehilangan ibunya, Hon Wai Cheng, berusia 48 tahun akibat serangan jantung sehari sebelum berlepas ke Hanoi. Sydney Chin Sai Xuan tidak akan melupakan tarikh 10 Mei 2022, sehari sebelum dia dijadualkan berangkat ke Hanoi, kerana pada tarikh itu ibu tersayang beliau telah mengembuskan nafas terakhir akibat komplikasi jantung yang kronik. Tetapi tragedi peribadi itu disimpan kemas dalam sanubari ketika dia meneruskan penyertaan dan akhirnya membutirkan pingat gangsa acara Taiji Kwan wanita. Al-Jufri tetap berjuang sebelum akur meraih gangsa setelah tercedera di separuh akhir. Apa yang lebih mengesankan ialah perjuangan padu biarpun kesedihan jadi peneman ekoran anak lelakinya, Furhan Al-Haq, yang menderita sakit kanser. Beberapa sukan turut mencuri tumpuan apabila menamatkan penantian yang cukup lama untuk melihat kilauan pingat tersemat di dada. Skuad pimpong lelaki layak ke perlawanan akhir selepas 29 tahun menanti biarpun tewas di pentas final. Turut menanti selama 29 tahun ialah pasukan karate komite lelaki. Bezanya mereka mengembalikan kilauan pingat emas yang telah hilang sejak kali terakhir memilikinya di Singapura. Skuad pingpong negara dianggotai oleh Chi Feng, Wong Ki Shen dan Chong Javen. Pencapaian mereka ini sesungguhnya amat kita banggakan. Turut menanti selama 29 tahun ialah pasukan karate komite lelaki negara. Tapi bezanya mengembalikan kilauan pingat emas
yang hilang sejak kali terakhir memilikinya di Singapura, menudukkan Indonesia 3-0 dalam penentuan pingat emas. Selain pingpong dan karate, gandingan Cheng Tanji, Pek Yen Wei juga berjaya menamatkan penantian selama 23 tahun dalam memburu pingat emas bergu campuran Sukan C. Kali terakhir Malaysia meraih pingat emas bergu campuran dalam Sukan C ialah pada edisi 1999 di Brunei. Tinta sejarah, lembaran suka duka yang terhasil di bumi Vietnam pastinya akan menjadi kenangan manis mereka yang terlibat. Apatah lagi perlu berkorban lebih daripada kebiasaan susulan pandemik COVID-19. Ianya layak diangkat menjadi sumber inspirasi kepada seluruh keluarga Malaysia pada detik dan waktu yang serba mencabar ketika ini. Ada yang melompat gembira ketawa, tidak kurang juga yang terdiam 1000 bahasa kerana gagal untuk mengikuti jejak rakan-rakan menaiki podium. Inilah lumrah dalam arena sukan, namun ia bukan bermakna segalanya sudah tamat untuk mereka. Banyak lagi liku yang perlu ditempuhi, kejayaan hari ini hanya seketika kerana masih banyak lagi cabaran dan rintangan yang menanti di edisi ke-32 di Kemboja tahun depan. Dalam pada itu, pada sidang media rumusan prestasi kontingen negara, Chef Dimision berkata pujian harus diberikan kepada sukan-sukan yang mencipta kejutan menghadiahkan pingat emas bonus kepada kontingen Malaysia. 11 sukan saja capai dalam sasaran tersebut. Kita terpaksa menggunakan bonus yang kita ada 9 emas itu, dan akhirnya pada hari ini kita dapat 39 pingat emas dan berakhirnya 45 perak dan juga 88 gangsa. Sebenarnya total yang kita dapat pingat emas seluruh pingat yang kita dapat itu 172. Ketua Pengarah MSN, Datuk Ahmad Syafawi pula berkata beberapa prestasi atlet muda amat menyerlah di Sukan C kali ini seperti Q Hoyan dan H Surya Sankar. Kita juga ada beberapa atlet muda yang kita akan highlightkan sini, adalah Steve Q Hoyan daripada sukan renang, 1 emas 3 perak dan 1 gangsa. Surya Sankar daripada sukan karate, 2 emas secara tim dan individu. Dan acara lawan padang, walaupun bukan untuk sukan yang diberikan perhatian, tetapi telah menonjol seorang atlet muda 15 tahun dan berjaya mempamerkan dan mencapai pingat perak. Dalam pada itu, pujian juga harus diberikan kepada sukan yang berjaya menepati sasaran. Antaranya terjun cemerlang meraih 8 emas 3 perak dan 1 gangsa, olahraga 5 emas 3 perak 8 gangsa, karate 4 emas 6 gangsa, berbasikal 2 emas 3 perak dan 3 gangsa. Satu rekod temasya berjaya dicatat menerusi Nurul Syasha Nadiah Muhammad Arifin dalam acara 10 meter air pistol wanita, manakala 8 rekod kebangsaan berjaya dileburkan menerusi olahraga dan angkat berat. Berita tadi mengakhiri laporan dari Vietnam. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua yang terus setia bersama Majlis Sukan Negara dalam laporan harian Sukan C 2021 edisi Vietnam. Sekian dulu dari saya Adila Muhammad bersama rakan sepasukan Muhammad Azizi Cik Sulaiman dan juga kru kami di belakang tabir, jurukamera Muhammad Rafli Buang dan Muhammad Saiful Samsudin dari Hanoi. Jumpa di Kemboja 2023. Bersama kita menempuh jalan ini, bangkitlah bersemangat, tegarkanlah jiwa kita.